Okay. So sekarang, tengok pada diagram sekarang. Okay. So diagram ni sebenarnya saya guna soalan daripada tutorial sahaja tau. Saya guna soalan tutor sahaja supaya awak boleh refer nanti. So soalan ini adalah sebenarnya merujuk kepada third law, di mana third law menyatakan bahawa every action has reaction, same magnitude but opposite in direction. So refer pada diagram tu macam kecil dah pula. Sekejap. Okay. So refer pada diagram tu, ada dua blok sekarang. Di mana blok tu adalah blok Q dan juga blok R. So sekarang, forces yang dikenakan itu adalah terhadap blok Q. Okey nah? So forces dikenakan terhadap blok Q. Okey, sekejap. Tiba-tiba stuck lah pula. Okey. So step pertama bila kita dapat soalan ini, kita kena lukis dulu free body diagram. Okey. Di mana bila ada dua objek bermakna free body diagram pun mesti ada dua lah. So sekarang saya fokus dulu kepada objek Q. So single dot to represent the object. Objek Q berada di atas surface, so akan ada normal which is perpendicular to the surface. Objek ada mass di mana confirm akan ada weight which is always directed downward. Di mana permukaan ini adalah smooth. So bila permukaan smooth bermakna tak ada friction lah ke sini. Daya 620 ini acting pada objek Q sahaja. So akan ada external force bersamaan dengan 620 Newton. Tetapi perasan tak objek R? Objek R tu menghalang pergerakan dia. Bermakna in between ni kat tengah-tengah ni antara objek satu dan objek dua tu ada satu daya, bahasa kampung kita adalah I tolak you tolak I lah. Bila benda berkapit ni, bila berlaku you cuba tolak ni, bila you cuba tolak, berat objek yang duduk depan ni umpama menghalang dia. So bermakna akan ada satu force F yang R cuba halang Q. Yang R cuba halang Q. So this one kita panggil sebagai FRQ. So this one adalah acting on Q. Sekarang tengok pula on R. Kenapa R boleh bergerak ke depan? Kerana, perasan tak? Objek Q tu sedang membantu objek R untuk bergerak ke hadapan. So, objek R boleh bergerak ke hadapan adalah disebabkan oleh objek Q yang tolak R. So, macam biasa, atas surface ada normal, then ada mass confirm ada weight. So, ini adalah gambaran kasar. So, tengok yang ni. Yang ni adalah FRQ. Dan satu lagi adalah FQR. FRQ adalah Q halang R. FQR adalah Q tolak R. Bermakna kes ini bila ada dua objek, di mana tolakan berlaku pada objek pertama. Objek pertama ni, objek kedua ni disebabkan berat, dia umpama menyusahkan objek bergerak ke satu side. So, in between dua objek ni, umpama I tolak you, you tolak I. I tolak you, you tolak I. So, means that apa yang berlaku sekarang, every action has reaction. Tetapi, arah dia adalah bertentangan. So, bahasa mudah dia adalah magnitude FRQ adalah sebenarnya bersama dengan FQR. Tetapi, satu ke kanan, satu lagi adalah ke kiri. So in between these two objects sebenarnya ada satu daya lah, ada satu action, ada satu reaction. Di mana action adalah Q tolak R, reaction adalah R tolak balik Q. Tetapi dia punya direction adalah bertentangan. Okay nah? So, third law menyatakan bahawa every action has reaction, same magnitude but opposite in direction. So, in between dua kotak tu, I tolak you, you tolak I. I tolong you ke depan, tapi satu lagi, you menghalang I untuk gerak ke depan. Lebih kurang macam itulah.
So, kes ini, kalau tengok soalan tu, dia minta kita tentukan force di antara Q dengan R. Bermakna aim kita adalah mencari FQR ataupun FRQ, either one, sebab kedua-dua ada magnitude yang sama. So, kalau refer pada objek yang pertama, refer pada objek R sekarang. So, pergerakan berlaku pada paksi X. So, summation Fx akan sama dengan MA. So, summation Fx sama MA bermakna akan jadi FQR, di mana mass untuk objek R adalah 110A. Bermakna sekarang, equation yang dapat tu adalah unknown FQR dan juga unknown accelerations A. So, bermakna objek R tak boleh buat apa-apa sebab ada dua unknown. So, bila tak boleh buat apa-apa, kita terpaksa tengok balik objek Q. Mungkin objek Q boleh bantu kita. So, tengok objek Q. Objek bergerak ke kanan. So, bermakna summation F pada X sama dengan MA. Di mana objek bergerak ke kanan. So, bila objek bergerak ke kanan, bermakna F tolak F RQ sama dengan MA. Bermakna 620 tolak F RQ sama dengan 75A. FRQ adalah sama dengan FQR, iaitu bersama dengan 110A. So, buat gantian, 620 tolak 110A sama dengan 75A. So, simplify this one, kita akan dapat A bersamaan dengan 3.35 ms negative 2. So, sekarang soalan minta kita tentukan nilai nilai FQR. Maka kita ganti balik sahaja dalam rumus ke atas. So, 110 multiplikan dengan 3.35. So, bila kita buat jawapan ni, jawapan yang paling terdekat adalah yang B, iaitu bersamaan dengan 368 Newton. So, ini adalah untuk third law lah, every action has reaction. I tolak you tolak I. Magnitude sama tapi direction bertentangan. So, setakat ni ada soalan apa nak tanya kat saya tak? Ada tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Clear, madam. Ada tak soalan? Okay. Ada, madam. So basically macam ni lah nak saya fikir balik kat sini yang third law punya tadi tu. So bila buat macam ni, ada objek A, ada objek B, kena dikenakan terhadap A dan dua objek ni akan bergerak ke kanan. So antara A dengan B ni, A tolak B ke hadapan. Tapi B tu menyusahkan A untuk bergerak ke hadapan. So in between ni adalah sebenarnya third law. Every action has reaction, same magnitude but opposite in direction. I tolak you tapi you cuba untuk menghalang I. So untuk objek A, kenapa A boleh bergerak ke hadapan? Kerana ada external force F, katakan 600 Newton, maka ini adalah 600 Newton. Tapi pergerakan A menjadi sedikit sukar. Kenapa sukar nak bergerak ke depan? Sebab B cuba halang dia. So ini adalah F, B yang cuba untuk memudahkan pergerakan objek A. Dan akan ada N, ada W. So ini adalah objek A punyalah. Untuk objek B pula, kenapa B boleh gerak ke depan? Sebab A yang tolak B ke hadapan. So ada normal, ada W. Di mana FAB ini magnitude dia sama dengan FBA. Magnitude adalah sama. So FAB adalah sama dengan FBA. Same magnitude. Tapi
FBA direction dia ke kiri, FAB direction dia ke kanan. Maka jadilah kita punya third law. Every action has reaction, same magnitude but opposite in direction. So this one basically kalau soalan naik, mesti naik di mana dua objek tu memang stick together macam itulah. Di mana A tolak B ke depan, tapi B menghalang A untuk bergerak ke hadapan. So ini adalah general idea untuk third law. So sekarang yang ni kita sambung balik untuk first dan juga second law. First dan juga second law. Sebenarnya ni adalah soalan tutorial sahaja. Saya guna soalan tutor sahaja sebab bila saya share soalan tutor, mudah untuk awak refer balik nanti. So, sekarang tengok pada diagram. Tengok pada diagram. Objek ni bila berada pada inclined plane. Objek bila berada pada inclined plane, so awak kena take note lah. Kalau dia berada pada inclined plane, direction ni awak tak perlu fikir pun. Confirm dia akan slide ke bawah. Confirm objek itu akan slide ke bawah. Kenapa dia boleh slide ke bawah? Sebab kita punya ni ada daya tarikan graviti. So end up, saya nak cari point yang senang. So this one katakan ada kertas ni. Kalau saya lepaskan sahaja, confirm objek akan slide ke bawah. So basically, kalau inclined plane ni, kita akan tahu dah kalau tak ada daya apa-apa ni, confirm objek akan slide down. Dia akan slide down. So ini adalah general idea untuk inclined plane. Di mana inclined plane ni kita terpaksa sengitkan paksi X dan juga sengit. Bila paksi X sengit, automatik paksi Y juga akan jadi sengit jugalah. So, tengok ni. Kita sentiasa jadikan plane sebagai rujukan. So, bila dapat yang ni sahaja, saya akan lukis plane dia sekarang. Plane paksi X dah sengit. Plane paksi X dah sengit. Tapi lukisan saya out sikit lah. Dan pastikan nampak 90 degree nah. Pastikan nampak 90 degree. Bermakna sekarang, paksi X dan paksi Y kita dah disengitkan. Means that dia ni adalah based on diagram kita. So, di mana ada objek kat situ. So, bila ada objek, confirm akan ada N, di mana N sentiasa perpendicular to the surface. Normal always perpendicular to the surface. Dan confirm, weight buat macam mana sekalipun, sengit ke, tegak ke, apa jua keadaan sekalipun, weight sentiasa ke bawah. Sebab weight adalah due to gravity. So bila weight due to gravity, end up whatever condition, tak kisah plane macam mana sekalipun, tak kisah kedudukan objek macam mana sekalipun, weight sentiasa ke bawah. Dan normal force sentiasa perpendicular to the surface. So single dot untuk represent objek akan ada N di mana dia akan nampak 90 degree dengan surface dan akan ada weight. Okay. So, angle theta ni bila kita buat secara matematik, yang ni saya dah guide dalam video, angle itu bila kita transfer, dia akan melekat dengan paksi Y. Okay, angle kat sini ni, dia akan melekat dengan paksi Y yang kita dah sengitkan. So sekarang, hanya ini sahaja forces yang terlibat dalam, sekarang surface ini adalah rough surface kan. So surface ni adalah rough surface. So bila rough surface, tadi saya beritahu dah, objek confirm akan slide down bila dia berada pada inclined plane. So bila objek slide down, friction always oppose the motion. Friction always oppose the motion. So friction will be acting in the opposite direction to the motion. Friction will be acting in opposite directions of the motion. So ini adalah free body diagram untuk soalan nombor 2 tutorial. So bila siap yang ni sahaja, yang ni tak wajib lah, yang ni tak wajib. Yang ni saya yang sengaja buat. Saya akan highlightkan paksi Y dan saya highlightkan paksi X. Daya yang berada betul-betul atas paksi, awak tak perlu risau. Bermakna, normal exactly berada pada paksi Y, no need to resolve. Friction exactly on paksi X, so tak perlu risau. Tapi W berada sampai pada kuadran yang keempat, bermakna dia akan ada komponen Y dan juga komponen X lah sekarang. So di mana kalau tengok diagram ni, untuk yang ni, untuk paksi Y ni,
angle adjacent to y component. Angle adjacent to y component. So this one akan jadi mg cos theta. Kenapa mg? Sebab kita tahu w adalah sebenarnya sama dengan mg. So saya letakkan sebagai mg cos theta. So automatic yang ni this one akan jadi mg sin theta. Okay, so ini adalah contoh jika kita buat resolving vector lah. So soalan minta sketch free body diagram. So soalan yang pertama settle. Soalan kedua minta kita tentukan nilai friction. Di mana dalam kes ini diberikan nilai koefisien bersamaan dengan 0.2. Di mana saya dah guide dalam video sebelum ini, friction ada dua. Static friction dan juga kinetic friction. Ada dua lah. Static friction dengan kinetic friction. Okay. Static friction adalah condition di mana objek tak bergerak. Bermakna permukaan kasar ada objek dan objek tak bergerak. So bila objek tak bergerak, this one adalah static friction. Ingat, walaupun saya bergerak, walaupun objek ini bergerak, tapi dia hentam surface yang sama. Alamak, Sat. Sorry nah, screen saya ni Sat. Okay. So, walaupun nampak macam bergerak, tapi bila bersentuhan tu adalah surface yang sama. Saya share saya punya video, kamera on tau. So saya rasa pelajar tengok kot nah. Sebab saya on kamera tau. Dan saya Nampak. Okay. Okay. Sebab saya nak bagi pelajar nampak perbezaan di antara kinetik dengan statik. Okay. So, awak nampak macam mouse bergerak. Tapi sebenarnya ini adalah static friction. Kenapa static friction? Sebab surface mouse dengan surface kalkulator saya adalah surface yang sama. So this one menyentuh surface yang sama. So this one adalah sebenarnya static friction. Macam mana kinetic friction? Kinetic friction adalah berlaku bila macam kes macam ni. Dia ada geseran di antara permukaan dan bergerak. Yang ni baru kinetic friction. Dia ada geseran macam ni. Yang ni baru kinetik. Yang ni baru kinetik sebab dia ada geseran dan mouse ni menyentuh permukaan yang berbeza-beza sambil bergerak. Sentuh permukaan sambil bergerak. Kalau yang ni dok, kalau naik turun macam ni, yang ni dok, yang ni statik tau. Sebab surface mouse dengan surface protector adalah surface yang sama. So this one adalah static. Walaupun nampak macam mouse bergerak tapi sebenarnya statik. Kalau kinetik dia mesti ada geseran pada permukaan. So ini baru kinetik. Sekejap lah, tiba-tiba screen hilang. So, ada statik dan kinetik. Di mana rumus dia sama sahaja. Friction sama dengan mu normal. Di mana ini akan jadi mu S, normal force. Ini akan jadi mu K, normal force. Okay. So sekarang soalan minta kita tentukan nilai friction. Dia bagi mu bersamaan dengan 0.2. Bermakna friction sama dengan mu normal. Jadi friction sama dengan mu 0.2. Isu dia sekarang adalah N, normal force. Normal force tak ada. So bila normal force tak ada bermakna kita kena refer pada free body diagram. Normal force sekarang berada pada paksi Y. Bermakna kita kena minta bantuan paksi Y untuk mendapatkan nilai normal force. Okay. So pada paksi Y kita tahu pergerakan tidak berlaku pada paksi Y. Bermakna summation force pada paksi Y akan bersamaan dengan kosong. Summation force pada paksi Y sama dengan kosong. Ada satu anak panah ke atas, ada satu anak panah ke bawah. Bermakna N tolak mg cos theta sama dengan kosong. Automatically kita akan dapat N sama dengan mg cos theta. Awak akan buat gantian nilai kat sini. Bermakna this one, tengok pada friction. Friction equivalent to mu normal. Di mana normal adalah bersama dengan mg cos theta.
sama dengan mg cos theta. So 0.2 mass adalah 30 kan? 30 kilo. G adalah 9.81. Theta adalah bersama dengan 20. So finally kita akan dapatlah nilai friction bersama dengan 55.31 Newton. So ini adalah basic idea untuk mendapatkan friction. So dapat gambaran kot Nayana. Okay, so ini cuba tengok soalan nombor 7. Ini adalah nombor 7. Okay, yang ini nombor 7. Bila nombor 7 ada dua objek, saya takkan guide sampai dapat jawapan. Saya takkan guide sampai dapat jawapan akhir. Saya akan guide sampai fasa terbitkan lukis free body diagram dan terbitkan equation sahaja. Saya akan bantu dua sahaja. Selepas itu pelajar kena cuba untuk selesaikan masalah matematik sendiri. So sekarang bila ada dua objek, bermakna free body diagram pun akan ada dua lah untuk objek B dan juga objek A. Okay, so sekarang baca dulu soalan. Okay, 4 kilogram block A on rough surface, bermakna rough surface. Okay, inclined plane 30 degree connected to freely hanging 1 kilogram block B. Okay, nah? Bermakna ada block A, ada block B, hang. Block B tu hang lah, di mana cross pada puli ada tali yang sama. So bila tali yang sama bermakna tension adalah sama. Okay. So objek initiate at rest dan finally dia slide down. Dan dia bagi kat sini frictional force F adalah bersama dengan 6 Newton. Soalan minta cari acceleration dan juga tension of the string. Bermakna whatever happen, kita tak ada pilihan, kita kena sketch free body diagram. So ada dua objek, bermakna akan ada dua free body diagram. Okay, tengok pada objek B terlebih dahulu. Pada objek B, pada Raja, objek B hang sangkut pada tali. So confirm akan ada tension of the string. Objek B confirm ada mass, so confirm akan ada weight which is always directed downward. So free body diagram untuk objek B, dia berada di udara, attach pada string, so akan ada T ke atas. Objek B ada mass, so confirm akan ada weight which is weight always directed downward. So ini sahaja untuk objek B. Tak ada normal lah, objek B tak ada normal force. Kenapa objek B tak ada normal force? Sebab objek B berada di udara. Dia tidak menyentuh sebarang surface. So objek B tak ada normal force. Dan objek B going slide down kan? So arah gerakan adalah ke bawah. So ini adalah free body diagram untuk objek B. Untuk objek A, disebabkan berada pada inclined plane. So step pertama, kita akan sketch dulu dia punya plane. Di mana plane ini paksi X, paksi Y terpaksa kita sengitkan. Okay, nah? Sebab dia inclined plane. So, akan ada paksi X yang saya dah sengitkan dan juga paksi Y yang dah disengitkan. So sekarang, single dot to represent the object. Object touch surface. So normal always perpendicular to the surface. Object ada mass. So mass always weight always directed downward. Ampun, salah sebut pula saya. Weight always directed downward. Ada string kat depan kan? Tengok Raja ada string kan? So bila ada string, confirm akan ada T kat sini. So akan ada T. Then soalan ini objek bergerak di atas rough surface, di mana objek adalah slide down. So friction always opposed to motion. So bila objek slide down, bermakna friction will be acting in the opposite direction. Symbol F. Okay. So ini adalah free body diagram untuk objek B. Bukan B, objek A. Then sekarang kita nak tahu
ada tak daya yang kita perlu resolve untuk objek A? So apa yang saya buat, yang ni tak wajib tahu, yang ni option. Saya highlightkan paksi X, saya highlightkan paksi Y. So bila saya highlight, normal force exactly berada pada paksi Y, so tak perlu resolve. Friction force berada exactly pada paksi X, tak perlu resolve. Tension exactly berada pada paksi X, so tak perlu resolve. Yang ada angle hanyalah weight. Yang ada angle hanyalah weight sahaja. So bermakna sekarang yang kita kena resolve hanyalah weight of the object, di mana angle adalah melekat dengan paksi Y. So bila melekat paksi Y adjacent to the component, this one akan jadi komponen mg cos theta. Kalau ada paksi Y, confirm kena ada paksi X. So this one akan jadi mg sin theta. So ini adalah daya yang kita boleh resolve. So bila kita dah berjaya buat macam ni, soalan A dia minta cari acceleration, bermakna objek accelerate. So bila objek accelerate, confirm akan ada A. So kita tengok dulu objek B. Tengok pada objek B. Objek going down, so objek going down dan berlaku pada paksi Y, berlaku pada paksi Y. So summation Fy akan sama dengan MA. Okay, so sekarang objek jatuh ke bawah. Objek jatuh ke bawah. Kenapa objek jatuh ke bawah? Sebab daya ke bawah lebih besar daripada daya ke atas. So bila ke bawah lebih besar, bermakna WB tolak T sama dengan MBA. Di mana objek B mesti adalah 1 kilogram. 1 kilogram. So 1 multiplied 9.81 minus T equivalent to 1A. So dapat persamaan untuk objek B. So sekarang tengok pada objek A. Tengok pada objek A. Pergerakan berlaku pada paksi X yang kita dah sengitkan follow plane itu. Jadi summation Fx sama dengan MA. Tengok arah ke bawah, ada berapa anak panah kat situ? Ada 2 anak panah. Yang menghalang ada 1. So jumlah daya ke hadapan tolak jumlah daya ke belakang tu barulah sama MA. Bermakna kes ini akan menjadi mg sin theta plus dengan T minus friction sama dengan M. Dan tiada pergerakan berlaku pada paksi Y. So summation Fy akan sama dengan kosong. Pada paksi Y hanya ada N dengan mg cos theta sahaja. So N minus mg cos theta will be equivalent to 0. So pelajar akan ada persamaan yang pertama, kedua dan juga ketiga. So nanti awak kena pandai-pandailah guna 3 persamaan ini untuk mendapatkan acceleration dengan tension of the string. Fokus saya hanyalah untuk buat persamaan sahaja. Kiraan awak kena buat sendiri. So setakat ni ada apa-apa nak tanya saya tak? Kalau ada beritahu. Ada tak soalan? In case ada. Ada soalan tak? Ada tak soalan? Tak ada je. Sini ada. Ya. Soalan madam. Ada. Yang angle tu kan, Aha. dia memang setiap kali akan dekat paksi Y je. Dia takkan dekat paksi Y. Mai saya terang, Okay, Satna saya cari skrin kosong dulu. Angle tu mai saya terang. Okay. So katakan plane macam ni lah, katakan plane macam ni. Okay. Katakan angle 30 di sini. 30 tangtu nah. So katakan objek ni saya wakilkan sebagai satu dot sahaja. Okay. So normal akan perpendicular to the surface. Weight always directed downward. Ini weight nah. Automatic bila downward, this one akan jadi 90 darjah. Automatic, this one akan jadi 60 darjah. Ya, yang ni tahu kan kenapa 60? Faham ke nak? Faham. Segitiga kan? So yang ni, so saya akan buat macam ni lah. Okay,
Bermakna sekarang, this one akan jadi, yang saya highlight kuning tu, akan jadi paksi X yang kita dah sengitkan. This one pula akan jadi paksi Y yang kita dah sengitkan. Okay. Bermakna sekarang pelajar ada pilihan. Pelajar ada pilihan. Dia tak nak guna sudut 30, dia nak guna sudut 60. Boleh tau, boleh. Kalau awak guna sudut 60, this one akan jadi mg cos theta. This one akan jadi mg sin theta. Ini adalah jika awak guna sudut 60. Tapi contoh yang saya bagi tahu sebelum ini, saya tak guna sudut 60. Saya maintain guna sudut 30. Jadi bermakna pelajar ada lagi satu pilihan. Bermakna pelajar maintain guna sudut 30. Okey, bila pelajar maintain guna sudut 30, macam biasa. N W. So saya buat macam ni. Ini pun 90 degree tau. So ini paksi X. Yang ni ada paksi Y. Okay. Tadi 30, yang ni 60 kan? Pasang tak kat sini? Yang ni akan jadi berapa ni? Akan jadi 30 kan? 30. Jadi that's why kalau saya buat incline plane sebelum ni, saya nak guna maintain yang sama ni. That's why 30 ni akan melekat dengan paksi Y yang kita dah sengitkan tu. That's why lah akan jadi yang ni mg cos theta. This side akan jadi mg sin theta. Bermakna kalau tengok nota saya mana-mana pun, saya akan guna kes yang kedua. Saya jarang guna yang ni. Tapi ada pelajar yang nak guna kes pertama, tak salah. Kalau pelajar nak guna kes pertama pun tak salah. Tapi kalau guna kes yang pertama, this one akan jadi cos. This one akan jadi sin. Kalau guna kes kedua, terbaliklah sebab sin atau cos ni bergantung kepada angle yang kita letak tu. Faham. Bermakna kalau tengok contoh mana-mana contoh yang saya buat, confirm saya akan guna kes kedua. Kenapa saya guna kes kedua? Sebab nota kita guna kes kedua. Tapi kalau pelajar guna kes pertama, salahkah? Tak salah. Sebab jawapan akhir sama je nanti. So, pelajar nak guna kes pertama boleh, nak guna kes kedua pun boleh. So, terpulang pada awak. Tapi disebabkan saya nak elakkan kekeliruan dan saya nak follow nota kuliah yang awak ada, jadi saya akan buat kes kedua. Sebab nota kita follow kes kedua. Okay. Then, saya tak pasti nota kolej mana tau. Saya tak pasti nota kolej mana. Cuma saya dapat tahu ada pelajar yang dapat nota tersebut. Pelajar tu bukan pelajar kelas kita, kelas lain, tapi dia dah share dengan pensyarah dia dan pensyarah dia dah kemukakan pada rakan pensyarah yang lain. So apa yang berlaku, yang ni memang tak boleh nah. Yang ni saya tulis siap dah. Tak boleh. You all nampak nota kolej mana yang buat macam ni, you all buang sahaja. Memang tak boleh buat macam ni. Di mana katakan macam ni, incline plane macam ni nah. So basically kita tahu free body diagram akan ada N, akan ada W. So katakan rough surface, so akan ada friction. So akan friction macam tu lah. Saya tak pasti nota ni kolej mana yang share. Saya tak pasti. Tapi bila berlaku sengit macam ni, mungkin pensyarah tu takut pelajar dia susah kot noh. Bila sengit-sengit ni, pelajar dia takut pelajar dia susah kot. Jadi apa yang mereka buat, mereka tegakkan macam ni. Mereka tak nak sengit. Mereka tak mau nampak sengit. Mereka nak tegakkan exactly X dengan Y yang macam ni. So, bila buat macam ni, bermakna nombor akan duduk tang ni. Dan weight akan berada sampai macam ni. Dan friction duduk tang ni. Macam ni lah. Sebab nota tu dia tak nak dalam sengit, incline. Tapi sekarang, bila awak tegakkan macam ni, cuba tengok weight. Apa jadi dengan weight? Weight sengit kan? Weight sengit kan? Tapi apa definition weight? Weight always directed downward. Weight always directed downward. Sebab weight adalah due to gravitational force. Di mana gravitational force always directed downward. Tapi tengok free body diagram ni, weight dah sengit. So bila weight sengit macam ni, bermakna awak dah ingkar daya graviti. So bila awak dah ingkar daya graviti, walaupun secara calculation jawapan awak betul, tapi free body diagram awak dianggap sebagai sangatlah salah. Kenapa salah? Sebab weight tak mungkin dalam bentuk sengit. Kenapa? Weight tak ada sengit? Sebab weight sentiasa directed downward. So free body diagram ini memang tak boleh diterima.
So take note, kalau awak terjumpa nota saya tak pasti college mana, nampak sahaja weight tak directed downward, awak buang sahaja, jangan refer nota tu. Memang calculation dapat, tapi dia dah ingkar hukum daya graviti. So free body diagram tu tak diterima langsung. So clear kat sini? Clear nah? Clear? Ya, Clear. Ingat nah, nota ni serius saya tak tahu college mana yang share. Tapi kan you all kan ramai kawan daripada college yang berbeza. So awak pun share nota. Jadi nota tu kadang-kadang ada nota yang tak patut kita guna pakai. So alert lah, nanti yang ni memang tak boleh. Tu saya tulis dah tak boleh. Sebab ni tak boleh sengit. Sebab tak boleh sengit lah. So take note kat situ. Waktu ni pensyarah metrik kita lah, college kita sedang identify nota tu daripada mana. Setakat ni tak dapat tahu lagi. Mungkin daripada buku rujukan, mungkin daripada college lain, mungkin daripada mana-mana yang kita tak tahu sumber lagi sekarang. So saya just warning sahaja, jangan guna yang tu. Dah. So, Madam. Ya. Saya nak tengok nombor 2 tadi boleh tak? Yang mana? Nombor 2. Nombor 2 yang mana ni? Yang ada dia turun Yang mana yang ni? yang 30 kilo box cookies tu. Atas lagi, Ni atas kah? lagi. Ini kah? Yang ni. Nanti saya akan share yang ni tau. Slide Okay. ni saya akan share. Dan video pun saya record, so saya akan share dua-dua nanti. Okay, thank you. Sebenarnya saya akan share dua-dua lah. Slide PDF pun saya akan share. Video pun saya akan share. Bermakna saya akan blast dua-dua lah. Nanti awak boleh tengok dua-dua tu nah. So, last one dah. Last one. Nombor 9. Pun tutup. Macam biasa, bukan nombor 9, nombor 8. Ini nombor 8. Alamak, saya dah buat satu kesalahan besar. Macam mana ni? Saya salah copy awak. Macam mana pensyarah awak ni? Yang ni bukan soalan dia. Nanti awak pergi tengok soalan nombor 8 lah. Tapi saya refer rajah tu sahaja. Aduh, yang apa? Salah pula saya. Saya akan guide cara untuk lukis free body diagram dan saya akan guide cara untuk terbitkan persamaan. Okay nah? So sekarang kita mulakan pada blok A dulu. Blok A. Identify dulu soalan ini adalah pada saat saya tengok dulu. Graph ke smooth? Oh, rough. Rough surface dan dia bagi nilai mu bersama dengan 0.2. Ingat calculation saya tak fokus dan saya tak akan buat kiraan kat awak. Saya hanya akan terbitkan persamaan sahaja. Lepas tu pelajar kena substitute value sendiri. You all kena substitute value sendiri. So sekarang ambil blok A dulu. Alamak, guna merah lah pula, tukar dulu. Okay, ambil blok A dulu. Object touch surface. So confirm akan ada N ke atas. Okay. Single dot to represent the object. Objek sentuh permukaan, confirm ada normal force. Objek ada mass, confirm ada weight ke bawah. Objek applied external force, so ada F pada angle 30 darjah. Objek attach pada string, so confirm akan ada T. Objek bergerak ke kiri. Di atas permukaan yang kasar. So confirm akan ada friction opposed to motion. So setakat ni untuk blok A, ada apa-apa nak tanya kat saya? Blok A, free body diagram blok A, ada apa-apa nak tanya? Ada normal, ada external force, ada tension, ada friction, ada weight. Ada apa nak tanya tak? Tak ada kot nak? Friction ke kanan. Dia macam ni dia. Macam mana kita nak tahu friction? Kita kena tentukan arah gerakan dulu. Kalau objek bergerak ke kiri, friction ke kanan. Kalau objek bergerak ke atas, friction ke bawah. Kalau objek bergerak ke bawah, friction ke atas. Kalau objek bergerak ke kanan, friction ke kiri. Sebab
Friction always oppose the motion. Sentiasa menghalang arah gerakan. So clear kat situ? Clear tak? Okay. Okay, faham tak? Ingat, friction always oppose the motion. Normal always perpendicular to the surface. Weight always directed downward. So ini 3 keyword kita. Friction menghalang arah gerakan. Normal sentiasa 90 darjah dengan permukaan. Weight sentiasa ke bawah. Tak kisah plane duduk macam mana sekalipun, weight sentiasa ke bawah. So ini ada 3 keyword untuk 3 jenis force. Okay. Ada tali, ada tension. Macam itulah. So siap untuk diagram yang pertama. Untuk blok B pula, Blok B berada di udara tau, hanging. So attach pada tali. Okay, so lupa. Single dot to represent the object. Attach to the string. So akan ada T. T yang sangkut pada B dengan T yang sangkut pada A adalah tali yang sama. So bila tali yang sama, bermakna tegangan adalah sama. So kita just biarkan sebagai sebutan T sahaja. Kita biarkan T saja. Then ada W. So this one W block B. Yang first one tadi W block A. Okay. Bila kita tarik A ke kiri, dia akan menyebabkan blok B naik ke atas. So ini adalah free body diagram untuk blok A dan juga blok B. So next step. Kita kena tahu yang mana kita perlu resolve, yang mana kita tak perlu resolve. So apa yang saya buat, saya akan highlightkan paksi. So blok B hanya ada paksi Y sahaja, di mana daya berada exactly pada paksi. So bermakna T saya tak perlu resolve, W pun saya tak perlu resolve. So settle untuk blok B. Blok A pula ada paksi Y, ada paksi X. Yang saya warnakan ni tak wajib tau, tak wajib. Cuma nak memudahkan awak untuk identify daya mana yang perlu resolve, daya mana yang tak perlu resolve. Dia tak wajib nah. Tapi dia adalah satu method untuk memudahkan pelajar untuk identify daya yang perlu di-resolve sahaja. Dia adalah optional untuk kita, memudahkan kita untuk tahu yang mana perlu, yang mana tak perlu resolve. Okay, tengok pada raja blok A. Normal berada exactly pada paksi Y, tak perlu resolve. Tension dengan friction berada exactly pada paksi X, so tak perlu resolve. WA berada exactly pada paksi Y, so tak perlu resolve juga. Tapi perasan tak external force tu? External force berada sampai pada kuadran yang kedua dengan angle theta. Bermakna, this external force ni, kita terpaksa resolve kepada komponen X dan juga komponen Y. Di mana this one akan jadi F sudut opposition, so this one akan jadi F sin theta dan this one akan jadi F cos theta. So bermakna kita dah simplifykan force kepada X dan juga Y komponen. So sekarang objek bergerak pada paksi X untuk blok A. Means that summation force pada X adalah sama dengan MA. Ada juga buku yang dia tulis macam ni. F net X sama dengan MA. Dua-dua ni adalah sebenarnya benda yang sama. So, pelajar nak buat simbol summation, pelajar nak tulis F net, dua-dua tu adalah sebenarnya benda yang sama. So, tak kisah nak tulis yang mana satu pun boleh. So, sekarang kita tahu objek kita bergerak ke kiri. Bermakna jumlah daya ke kiri tolak jumlah daya ke kanan akan sama MA. So kita tengok dulu anak panah ke kiri. Anak panah ke kiri hanya ada F cos theta. Anak panah ke kanan ada friction, ada T. Bermakna untuk paksi X akan jadi maksud F cos theta tolak friction, tolak T sama dengan MA. So, saya akan dapatlah satu rumus kat sini. Pergerakan berlaku pada paksi X. So, kalau pergerakan berlaku pada paksi X, automatik pada paksi Y akan sama dengan kosong. Pada paksi Y akan sama kosong lah. Di mana anak panah ke atas ada dua, anak panah ke bawah ada satu sahaja.
bermakna jumlah daya ke atas tolak bawah sama kosong. Atas ada 2 bermakna N tambah F sin theta tolak WA sama dengan kosong. So, saya dapat persamaan yang kedua. So, selesai untuk objek A. Objek B pula, dia bergerak ke atas pada paksi Y. Bermakna summation F Y sama dengan M A. Kenapa dia boleh bergerak ke atas? Sebab daya ke atas lebih besar daripada daya ke bawah. Di mana daya ke atas ada satu sahaja, iaitu T, ke bawah ada WB. So, kena T tolak WB sama dengan MBA. So, kita dapat persamaan yang ketiga. Jadi, step seterusnya, apa yang pelajar kena buat, awak hanya perlu ganti nilai dan awak terpaksa main dengan 3 persamaan ini untuk mendapatkan jawapan soalan nombor 8 itu, mencari accelerations dan juga mencari time taken untuk blok B itu. So, saya guide untuk terbitkan persamaan sahaja. Dan calculation saya minta pelajar buat sendiri. Boleh kot nah yang ni? So, ada apa-apa nak tanya saya sekarang? Madam, yang F cos theta tu kenapa dia tolak dengan F dengan T tu? Yang mana? Yang mana? Yang submission FX tu, Summation FX, kan dia kenapa F cos theta kena tolak dengan F? Okey. Sekarang objek bergerak ke kiri kan? Objek bergerak ke kiri kan? Tengok balik diagram. Tengok balik diagram. Okey. Kenapa dia boleh gerak ke kiri? Sebab apa? Ni. Dia gerak ke kiri sebab daya ke kiri lagi besar kan? Dia imagine macam ni je. Okey. Katakan tang ni. Awak duduk tang ni. Dan ada seorang tarik awak kat sini 10 Newton. Tengok yang saya tulis highlight merah tu kat bawah tu. Tarik awak ke kiri 10 Newton. Then ada ke kanan 2 Newton. Dan satu lagi 3 Newton. Ada 2 kat situ. Ke kanan 10, sorry. Ke kiri 10, ke kanan 3 dengan 2. Agak-agak lah secara logik bila ada tarik-tarik macam ni, awak akan gerak ke mana? Ke kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Sebab apa? Sebab apa ke kiri? Sebab daya dia lagi besar. Daya ke kanan tu ada berapa jumlah semua? Ada 5. Ada 5. Bermakna that's why sama dengan kes yang atas tadi ni. That's why F net akan jadi 10 tolak 3 tolak 2. Barulah dapat F net. Sama dengan kes tadi tu. Okay. Dapat gambaran? Faham? Dapat. Okay, faham. So buat sekarang, dalam bab ini kita kena tahu arah gerakan. Sebab bila kita tak tahu gerakan, kita tak tahu siapa nak tolak siapa. So fokus paling penting, kita kena tahu arah gerakan. Itu paling penting. Arah gerakan tu paling penting. Di mana arah gerakan itu adalah arah yang ada daya lagi besar. Daya lagi besar. Dia akan gerak ke situlah. Di mana bila kita nak resolve ni, saya tak paksa. Tapi saya cadang, kita akan guna highlight. Kita akan highlight paksi X dan juga paksi Y. Jadi daya yang tak berada di atas color tu, yang ni macam ni. Tengok blok A tu punya diagram. Perasan tak, force tu dia tak berada di atas color. Force tu tak berada di atas color yang saya warnakan. That's why force itu kita terpaksa resolvekan kepada komponen X dan juga komponen Y. Yang berada exactly pada color, kita tak perlu resolve yang tu. So dapat idea kat sini. Dapat nak? Boleh kot? Ada apa lagi nak tanya? Lama juga sini. Madam. Ya. Yang frictional force tu yang formula yang Madam cakap tadi kan, mu n tu kan? Ya, frictional force. Frictional force dalam soalan kemungkinan dia bagi terus nilai sama ada 2 Newton, 3 Newton, 6 Newton. Macam itulah. Kalau dia bagi nilai terus kat kita just sumbat masuk saja. Tapi kebiasaannya soalan tak semudah itu. Biasanya soalan agak kejam dengan hangpa. Soalan akan bagi nilai koefisien. Akan bagi nilai koefisien. So bila soalan bagi nilai koefisien, bermakna awak memang tak ada pilihan. Awak terpaksa cari normal force. Di mana normal force ini awak memang tak boleh hafal langsung. Sebab normal force ini adalah bergantung kepada free body diagram. Awak tak boleh langsung. Saya tengok anak saya Sat ni tanya soalan kat saya pula dah. Jadi cikgu sebagai subjek saya. Sat dah awak. Anak saya tanya soalan. Kau hai bunga. Okay. Bunga telur. Masa Fatimah beri bunga telur kepada
Negeri kau ini bersanding, kau ya peraratkan pengantin. Peraratkan pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Sorry. Tengah jadi cikgu BM kat anak saya Sat. Okay, dah. Okay, takat ni ada apa-apa tak? Ada tak soalan? Ada tak? Madam, Ya? Madam, tak faham lah madam yang Yang mana? kenapa yang nak cari normal kan, kenapa kena tambah F sin theta ke? F sin theta saya faham. Yang normal tu kenapa kena tambah ke? Kenapa tak boleh ambil nilai F sin theta je normal? Okey, saya tengok pada ruang kat situ. Okey, saya buat macam ni pula. Saya buat kat atas pula. Macam ni. Yang ni ada 5 Newton. Atas ni pun 5 Newton. Bawah 5 Newton. Macam ni lah saya bagi contoh. Ada berapa, sorry. Bawah ni 10. Bawah ni 10. Okey, atas 5 ada 2 anak panah. Jadi berapa jumlah ke atas tu? Berapa jumlah ke atas? Sama arah kita tambah tau. Sama arah kita tambah. Ada 2 anak panah kat situ. 5 dengan 5. So jumlah dia berapa? Tengok diagram ni. 10 Tengok Newton. diagram ni. 10. Bawah ada berapa? Bawah pun 10 kan? Bawah pun 10 kan? Tapi apa yang membezakan atas dengan bawah? Atas ada 2 anak panah. Bawah hanya ada 1. Tapi jumlah atas dengan jumlah bawah adalah sama. So bila jumlah atas dengan bawah sama, that's why summation force sama dengan kosong. Okay nak? Summation force sama dengan kosong. Sebab atas adalah 5 tambah 5, kat bawah adalah 10. So finally dapat kosong kat situ. So ini adalah sebenarnya sama dengan kes kat sini. Atas ada 2 anak panah, bawah ada 1. Tapi disebabkan objek tak bergerak, that's why summation F sama dengan kosong. That's why jumlah daya ke atas tolak jumlah daya ke bawah sama dengan kosong. Dapat tak idea? Dapat tak? Kau confused? Dapat madam. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah. Thank you madam. Yang contoh yang sebelum ni bergerak. Contoh yang ni pula tak bergerak. Dan ada satu lagi lupa. Tak ada pula soalan yang tu. Okay. Ni satu lagi contoh. Okay. Katakanlah ini contoh sahaja. Dia bagi force sama dengan 60 Newton katakan. Bergerak atas rough surface. So ada friction kat situ. So confirm ada normal sebab atas permukaan. Confirm ada weight. Dan ada A macam ni lah. Tapi soalan ni saya tak pernah agak lagi tahu. Tapi soalan ini tulis bergerak dengan V constant. Object moving. Tapi moving dengan V constant. So kalau V constant, A sama dengan apa? Object Kosong. moving at constant. Kosong. So, Zero. jadi kes ini summation Fx tak sama MA dah tahu. Tak sama dengan MA dah tahu. Summation Fx akan sama dengan kosong. Okay, summation Fx akan sama kosong. Kenapa kosong? Kerana objek bergerak dengan V constant. Dia asal usul daripada summation F sama MA. Sana. Dia asal usul daripada summation Fx sama dengan MA. Tapi bila objek bergerak dengan V constant, A sama dengan kosong. Cikgu kata apa-apa darab dengan kosong, hasilnya adalah kosong. So akan jadi summation Fx sama dengan kosong. Dia bergerak. Tapi bergerak dengan V constant. So bila bergerak dengan V constant, A sama dengan kosong. Maka akhirnya akan dapatlah 60. Tolak friction sama dengan kosong. Then N tolak W sama dengan kosong. Untuk summation Fy. So nanti awak akan masukkan nilai lah apa yang patut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya hanya createkan persamaan sahaja untuk X dan untuk Y. Dan awak kena tahulah kata friction sama dengan mu normal. So dapatkan nilai normal daripada persamaan. Di mana persamaan itu mesti merujuk kepada free body diagram. So ada soalan tak Stan? Ada tak? Okay. Maka conclusion dia
Bila saya buat conclusion chapter 4 ni, bermakna awak kena tahulah saya dah siapkan chapter 4 ni. Saya dah habis guide teori. Bermakna dalam chapter 4 ini, perkara yang awak kena tahu, yang pertama adalah definition untuk first law, di mana first law, anything at rest will be remain at rest. Anything moving at V constant will be remain at V constant unless there is an external force acting on the object. Jadi first law, kita akan dapat summation F sama dengan kosong sebab first law fokus kepada objek at rest ataupun V uniform. Ini adalah first law. Second law pula adalah, yang ni kenapa perlu tahu? Sebab dia akan naik dalam UPS. Second law kata resultant force proportional to rate change of momentum. Di mana rate change of momentum sebenarnya impulse tau. So M, V tolak U bahagi dengan T. V tolak U bahagi dengan T adalah sebenarnya sama dengan acceleration C. Jadi second law, persamaan terakhir adalah F sama MA. F sama MA. Tapi definition dia adalah yang atas lah. Definition dia ada untuk refer yang atas. Force proportional to rate change of momentum. Dan finally dapat F sama MA. Bermakna second law adalah merujuk kepada objek yang bergerak dengan acceleration A. Ya. Third law pula adalah lebih kurang kes yang ni lah. In between dua objek tu akan ada I tolak U tolak I. Every action has reaction. Same magnitude but opposite in direction. Itu adalah third law. So, bila kita dah tahu definition first law, second law dan third law, maka kebiasaannya chapter ini kita akan dapat diagram. Di mana diagram ini, sebelum kita buat apa-apa, kita kena lukis dulu free body diagram. Selepas dah lukis free body diagram, kita kena identify force yang perlu di-resolve. So resolve dulu yang mana perlu, yang mana tak perlu biarkan sahaja. Dan ketiga, kita kena terbitkan equation. Di mana equation itu mungkin summation F sama kosong atau summation F sama dengan MA. So baca soalan betul-betul sama ada nak buat force sama kosong ataupun force sama MA. Lepas tu kita akan buat gantian sajalah. Buat gantian untuk mendapatkan jawapan. Ini adalah conclusion untuk chapter 4. Memang tak boleh hafal lah. Memang tak boleh hafal apa langsung rumus dalam chapter ini. Memang tak boleh hafal. Sebab everything must be based on the free body diagram. Tak boleh hafal langsung. Ada apa nak tanya? Saya duduk kat kat sofa Jepunnya tau. Saya tak suka duduk atas kerusi tinggi. That's why awak nampak background saya kat belakang tu sofa saya. Sebab saya suka duduk tempat yang rendah. Ada apa nak tanya? Waktu kelas saya hampa makan tak? Ada tak mengunyah sambil waktu kelas? Ada tak? Saya tak kisah pun sebab duduk rumah kan. So buatlah apa-apa yang bersesuaian, yang mana awak boleh follow. Dah Kami makan. mengunyah gula-gula, Miss. Tak kisah nak makan tengah hari ke, saya tak kisah asalkan saya agak fleksibel tau. Even dalam kelas face to face nanti pun, kalau SEM 2 nanti awak masuk face to face, saya agak fleksibel. Waktu kelas saya biasanya saya ada konsep win-win situation. Kalau benda tu saya boleh buat, bermakna pelajar boleh buat. Biasanya waktu yang saya tak briefing, saya akan main handphone tau. Saya memang jenis suka main handphone. Jadi kalau saya tengok handphone, bermakna pelajar juga boleh tengok handphone. Tapi kalau waktu tu saya tengah mengajar, pelajar tak boleh main handphone lah. Saya guna konsep win-win situation. Apa yang saya boleh buat, pelajar boleh buat lah. Dan saya tak menghalang pelajar untuk makan dalam kelas. Makan tu adalah bermakna makan benda yang patut lah. Jangan pergi benda yang tak sepatutnya waktu kelas. Leno tak boleh lah nak. So takat ni ada apa-apa nak tanya saya tak? Sebabnya untuk briefing habis dah. Lepas ni lebih kepada awak punya self study dan awak kena buat. Dan macam biasa, saya akan bagi masa sampai Sabtu untuk awak siapkan tutur. So ada apa-apa tak? Lama. Ada apa nak tanya tak? So kalau tak ada apa-apa, awak boleh left je meet
dan awak boleh start untuk buat tutorial. Kalau tak nak buat hari ni pun tak apa sebab dah 12.30, terpulang pada awak. Saya agak fleksibel. Kalau nak buat terus pun boleh, kalau rasa nak rehat pun boleh. As long as by this Saturday, awak mampu siapkan soalan struktur. Soalan hot saya tak wajibkan. Tapi soalan struktur, kalau boleh siapkan. Kalau tak faham, boleh tanya dalam grup ataupun personal message. Tapi kalau terpulang pada awak lah. Ya, ada siapa nak tengok soalan kat saya ke? Siapa yang tak ada soalan boleh left. Siapa yang tak ada soalan boleh left. Yang nak ada soalan boleh remain. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Um,